Saya nak masuk tajuk kedua ini yang saya kata licensing power. Kenapa? Salah satu sebab kenapa beberapa agensi atau banyak agensi terlibat dalam isu pengangkutan, terutamanya pengangkutan awam, adalah kerana licensing power. Saya amat terkejut apabila saya baca ni rang undang-undang ini, yang apabila saya terdapat bahawa bukan saja sekarang bas kena dilisen atau diberikan lisen oleh Putrajaya, terminal pun kena diberikan lisen. Si licensing power atau kuasa untuk memberi lisen adalah satu sumber rent seeking, atau adalah satu asas untuk rent seeking. Kenapa masalah pengangkutan di negara kita memang berasas kerana rent seeking ataupun licensing power. Sebenarnya pengangkutan awam di seluruh dunia dibiayai oleh kerajaan kebanyakan akan dibiayai oleh kerajaan, dan private vehicles dibiayai oleh private owners. Tapi di Malaysia ni memang reverse. Jalan raya dibina oleh kerajaan, tapi apabila sampai isu pengangkutan awam, kerajaan hanya nak jadi licensing agency. Kerajaan yang prihatin berkenaan dengan isu memberikan lisen, tetapi tidak sebenarnya menjadi investment agency. Tidak melabur secukup-cukupnya untuk mengadakan satu sistem pengangkutan yang boleh at least have model split atau model share 50% awam, 50% peribadi ataupun private vehicles. Ini walaupun NKRA ada sasaran 25%, tetapi saya berasa lepas membaca rang undang-undang ini, saya minta maaf, saya berasa memang sasaran itu agak susah. Kerana dalam rang undang ini tidak ada unsur atau tidak ada forward looking plan, or what I should call it, putting the carts before the horse. Kenapa saya kata putting the carts before the horse? Kerana sebenarnya kalau kerajaan patut nak mengadakan satu sistem pengangkutan world class, seharusnya kerajaan harus membentangkan satu master plan sebelum akta-akta atau rang undang-undang dibawa ke parlimen. Tetapi dalam rang undang-undang ini dia berkata adalah dipetugaskan kepada Suruhanjaya bahawa satu master plan untuk 20 tahun dirancang oleh Suruhanjaya. Tapi pada pandangan saya, this is putting the carts before the horse. Kita kena ada master plan, kita kena ada sasaran 5 tahun, sasaran 10 tahun, sasaran 20 tahun, jangka masa 20 tahun, dan dalam master plan ni kita boleh mengenal pasti apa yang kena dilakukan. Ya, habiskan yang amat. Ya. Tetapi dalam situasi ini tidak ada. Dalam rang undang-undang ini tidak diberikan satu gambaran yang positif, satu gambaran yang memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia, terutamanya ahli-ahli parlimen, bahawa kita akan ada sistem pengangkutan awam yang holistik, yang boleh at least sekurang-kurangnya ada satu model share 50% awam, 5% kereta peribadi dalam jangka masa pendek. So saya tak nampak gambaran itu dan kalau tidak ada model share 50%, saya ingat ini memang tidak akan membawa keyakinan kepada semua. Saya harap kalau boleh, terutamanya
kuasa pengangkutan awam kena diselaraskan dengan agensi-agensi lain dan ditumpukan dalam Kementerian Pengangkutan. Tak kiranya MCA ke tak MCA, kalau UMNO nak ambil alih, tak apa. Kalau ada menteri yang efektif, tak apa. Ini isu rakyat, ini isu yang penting. Dan kalau kita ada pengangkutan awam yang baik, memang kita akan meningkatkan pendapatan high income society. Salah satu unsur ialah adakan pengangkutan awam yang baik dan world class supaya disposable income rakyat Malaysia dapat ditingkatkan. Dan saya harap kalau boleh rang undang-undang ini sebelum dibahas boleh dirujuk kepada satu jawatan kuasa pemilih, dan jawatan kuasa pemilih ini ditugas untuk membuat perundingan dengan kerajaan negeri, kerajaan-kerajaan negeri dan juga pihak kuasa tempatan di seluruh negara, dan bukan sajanya menggubahkan dasar di Putrajaya. Okey, begitu. Terima kasih Timbalan Speaker.